Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Arifin Setiawan bernombor metrik C19B0559. Video ini merupakan video bagi pentaksiran akhir SCY 3063 Warisan dan Arkeologi. Kerajaan Maritim merupakan sebuah kerajaan yang terletak di pesisiran pantai, berdekatan dengan laut ataupun di muara sungai. Sungai berfungsi sebagai laluan perdagangan ke kawasan pelabuhan. Selain itu, kerajaan maritim juga berperanan sebagai orang tengah bagi aktiviti perdagangan yang dijalankan. Kerajaan ini juga menjadi pusat pengumpulan barang dari kawasan pedalaman dan pulau yang berhampiran. Antara contoh dagangan adalah hasil hutan, rempah ratus, ubat-ubatan, kayu gaharu, cendana dan juga damat. Antara contoh kerajaan maritim adalah Kerajaan Champa, Kerajaan Chitu, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Champa diasaskan sekitar 192 Masihi oleh Chu Lian. Ianya ditadbir oleh 14 dinasti dan mempunyai raja dipengaruhi oleh agama Hindu. Pada akhir kurun ke-12, kerajaan ini dipengaruhi oleh China dan pengaruh ini lenyap pada kurun ke-15. Seterusnya adalah Kerajaan Chitu. Bagi Kerajaan Chitu pula, nama Chitu ini membawa maksud Tanah Merah. Ia diasaskan pada abad ke-6 oleh Raja Gautama. Seterusnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini diasaskan pada kurun ke-7 Masihi. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang terkenal pada Tanah Melayu kerana sejarah kerajaan ini berjaya menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan juga Laut Jawa. Kerajaan ini juga menguasai aktiviti perdagangan di Kepulauan Melayu. Seterusnya adalah Kerajaan Kedah Tua yang telah wujud pada kurun ke-5. Pelabuhan utama peringkat awal terletak di Sungai Mas dan kemudiannya berpindah ke Lembah Bujang. Pelabuhan Kedah Tua mempunyai pelbagai fungsi, antaranya sebagai pelabuhan interport, menjadi pusat pertukaran barang, dijadikan sebagai tempat persinggahan pelayar dari luar seperti Arab, India, China dan juga Sri Lanka. Kerajaan Majapahit pula diasaskan oleh Raden Wijaya dan mengamalkan konsep Deva Raja iaitu wakil dewa untuk memimpin manusia. Kegemilangan kerajaan ini adalah semasa pemerintahan Hayam Wuruk iaitu Raja Senegara dan Perdana Menteri iaitu Patih Gajah Mada. Bagi masyarakat kerajaan maritim ini, mereka menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan sumber laut seperti menangkap ikan, memungut hasil laut, membina kapal layar atau perahu serta menjadi pelayar. Zaman Protosejarah merupakan zaman yang wujud di sekitar awal abad Masihi sehingga ke awal abad ke-14. Bukti sejarah kewujudan protosejarah ini didapati dari sumber bertulis dan arkeologi. Zaman protosejarah bermula apabila berakhirnya zaman prasejarah. Terdapat bukti arkeologi yang menunjukkan masyarakat sudah mempunyai rekod bertulis awal. Lembah Bujang merupakan tapak protosejarah yang paling banyak menemui artifak seperti candi, arca, relikuari dan inskripsi. Antara pengkaji yang menjalankan kajian tentang protosejarah ini seperti Quaritch Wells, Whitley dan Bradel, mereka berkata sumber yang digunakan dalam menghuraikan protosejarah ini lebih kepada arkeologi berbanding sumber bertulis. Terdapat ekskavasi pada tahun 1921 yang dijalankan di Sungai Batu oleh IHN Evans dan hasilnya menemui arca Durga, Mahisasutamardini dan arca Ganesha. Evans berpendapat bahawa perdagangan atau buruh yang berasal dari India bukan masyarakat tempatan. Kaedah bersistematik dan teratur digunakan oleh penyelidik arkeologi di Lembah Bujang oleh Quaritch Wells dan isterinya Dorothy Wells pada tahun 1936. Penyelidikan yang dijalankan oleh Wells ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh India di utara Semenanjung berdasarkan pada bukti-bukti arkeologi di Lembah Bujang sebagai tumpuan penyebaran Hindu-Buddha pada kawasan tumpuan pedagang. Penemuan artifak dan seramik yang dijumpai di Lembah Bujang hasil penyelidikan Alastair Lamb pada tahun 1959 membuktikan adanya penglibatan aktiviti perdagangan.
Seterusnya, melalui sebuah ekskavasi di pengkalian bujang yang dijalankan oleh Leong Sao Heng dari Jabatan Sejarah Universiti Malaya, menemukan sejumlah artifak seperti tembikar, seramik Cina, pecahan kaca dari Asia Barat dan juga manik dari India. Artifak tersebut berkait dengan kegiatan-kegiatan perdagangan yang berlaku di Lembah Bujang. Beliau membuat kesimpulan bahawa Lembah Bujang bukanlah sebuah penempatan biasa tetapi juga sebuah pusat perdagangan dan entrepot yang sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari timur. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat data arkeologi sebagai bukti wujudnya perdagangan dari luar negara pada zaman Proto Sejarah dengan kerajaan maritim di Malaysia. Zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik yang ada menunjukkan kegiatan kehidupan masyarakat yang menggunakan tembikar ini dengan pelbagai fungsi. Zaman Paleolitik dikenali sebagai zaman batu lama sejak adanya manusia hingga 10,000 tahun dahulu. Teknologi alat batu yang kasar digunakan sebagai alat penetak dan kapak. Pada zaman ini, tiada penggunaan dan teknologi spesifik yang digunakan bagi masyarakat pada zaman prasejarah ini. Pada zaman Mesolitik, mereka menggunakan alat yang diperbuat daripada batuan yang kecil sahaja. Manusia pada zaman Mesolitik ini mula mencipta tembikar dari tanah liat. Mereka tinggal di kawasan gua. Jika di Malaysia, mereka tinggal di Gua Batu Kapur di Gua Niah Sarawak, Gua Kepah di Kedah dan Gua Kecil di Pahang. Terdapat juga segelintir dari masyarakat Mesolitik ini yang tinggal di tepi laut seperti di Jeram Hilir, Selangor. Seterusnya, zaman Neolitik dilihat sebagai satu zaman yang lebih maju berbanding dengan zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Zaman Neolitik ini wujud kira-kira 5,000 tahun dahulu. Masyarakat Neolitik ini menggunakan alat-alat seperti tembikar ini sebagai bantuan dalam kehidupan seharian mereka. Di Malaysia, zaman Neolitik ini merupakan zaman penemuan tembikar-tembikar Melayu primitif yang lebih sempurna rupa bentuknya. Kebanyakan permukaan tembikar zaman Neolitik ini dihiasi dengan corak cap tali dan ahli arkeologi berpendapat bahawa hiasan yang dibuat tersebut menggunakan pemukul kayu yang diguris. Di Malaysia, penemuan tembikar prasejarah dijumpai oleh ahli arkeologi Leong Sao Heng pada tahun 1990. Terdapat juga teknik pembuatan tembikar yang berbeza oleh masyarakat primitif yang ada di zaman Neolitik ini, iaitu menampal tahanan liat pada permukaan tembikar kemudian dipukul dengan pemukul kayu agar timbul jalinan di permukaan tembikar serta boleh bertukar menjadi garis atau titik-titik. Pada masa kini, pembuatan tembikar yang diperbuat dari tanah liat juga masih wujud tetapi dengan menggunakan peralatan yang lebih mudah dan canggih serta perhiasan corak yang lebih menarik mengikut kehendak pelanggan atau pembuatnya tersendiri. Zaman prasejarah di Malaysia merangkumi zaman Hobbinian atau dikenali sebagai zaman Mesolitik. Madeleine Colany, ahli arkeologi dari Perancis, yang memperkenalkan istilah Hobbinian ini pada tahun 1932. Zaman prasejarah bermula di Malaysia sejak 40,000 tahun dahulu. Antara tapak penemuan pelbagai tembikar adalah di Gua Niah, Sarawak. Gua Niah merupakan sebuah gua yang terbesar di Malaysia dan penuh dengan tapak prasejarah. Ia terletak lebih kurang 90 km dari Miri, Sarawak. Ia juga merupakan salah satu gua batu kapur yang terbesar di dunia. Di Gua Niah ini, kawasan ekskavasi yang menjadi tumpuan adalah di Westmouth. Kajian yang dilakukan ke atas tapak Westmouth ini didapati wujudnya budaya Paleolitik dan adanya tembikar. Kajian pertama arkeologi berkenaan jumpaan serpihan tembikar Cina telah dilakukan di Gua Niah oleh Tom Harrison pada tahun 1948. Hasil ekskavasi tersebut menemui beribu-ribu serpihan tembikar Cina dan penemuan artifak. Gua Niah ini dipercayai menjadi sebuah pusat penting bagi para pedagang antara kurun ke-11 hingga kurun ke-13 Masihi. Pada akhir tahun 1974, terdapat satu penemuan di kawasan pendalaman Ulu Baleh, Kapit, iaitu sebanyak 79 peralatan batu, manik purba dan serpihan tembikar. Pelbagai serpihan tembikar dari era Tang dan Song yang dijumpai di Sungai Jaung, Lembah Sungai Sarawak. Dipercayai sungai ini merupakan penempatan yang terawal sebagai kota Santubong pada kurun ke-10 dan berakhir pada kurun ke-14.
Tapak seterusnya adalah Gua Batu Kapur di Gunung Ceroh, Ipoh, Perak. Aktiviti ekskavasi dijalankan oleh L. Ray tahun 1880 dan 1891. Tembikan tanah yang ditemui pada permukaan dan kasar pembuatannya. Seterusnya di Gol Bait, Sungai Siput di Perak juga. Kawasan ini merupakan sebuah tapak gua batu lindungan dan mereka mendapati serpihan tembikar terdapat di lapisan yang berukuran 0 hingga 40 cm yang terdiri daripada serpihan bahagian permukaan dan dasar. Kebanyakan serpihan tersebut berwarna hitam pada permukaan luarnya. Dapatan itu diperoleh oleh ahli arkeologi barat iaitu H.D. Nun dan P.V. Weinstein Kallenfels pada tahun 1933. Kemudian, tapak prasejarah yang menemui jumpaan tembikar adalah di Gua Harimau Lenggong oleh P.D.R. William Hunt. Beliau menemui serpihan tembikar tanah di pintu masuk utama gua ini dan beranggapan ianya dari zaman Neolitik. Selain itu, aktiviti ekskavasi oleh ahli arkeologi lain iaitu F.L. Dunn pada tahun 1966 di Gua Harimau menemui dan melihat usia tapak tersebut dengan analisis pentarihan karbon C14 menggunakan sampel cengkerang dan arang merumuskan tarikh tapak tersebut antara 3,450 plus minus 150 BP. Kemudian, aktiviti ekskavasi yang dijalankan di tapak prasejarah oleh ahli arkeologi tempatan juga banyak. Antaranya melalui penemuan oleh Profesor Dr. Nik Hassan Shuhaimi di Pulau Kalumpang, Perak pada tahun 1989 hingga 1993. Terdapat 4 bentuk tembikar yang lengkap keadaannya dan 3 daripadanya ditemui bersama-sama dengan rangka manusia. Terdapat hampir 100 jenis corak tembikar yang ditemui dan kebanyakannya adalah cap tali, cap bakul, cap jala, geometri dan kesan picit pada bibir dan leher tembikar. Tapak yang lain seperti Gua Tukang, Gua Kerbau, Gua Pondok, Gua Harimau, Gua Kelawar, Gua Badak dan Gua Kajang telah diterokai dan kebanyakan tembikar tanah yang ditemui bersama rangka manusia atau berdekatan dengannya membuktikan bahawa masyarakat prasejarah menjadikan tembikar ini sebagai alat kiriman bersama si mati. Gua Kelawar yang dikaji oleh Dr. Adi Haji Taha dan Zulkifli Jaafar pada tahun 1986 menemui sebanyak 265 serpihan tembikar tanah atau 47% daripada keseluruhan perjumpaan. Selain itu, terdapat juga penemuan tembikar di tapak-tapak lain seperti Gua Char Kelantan, Bukit Tengku Lembu Perlis dan Ulu Tembeling Pahang. Ahli arkeologi juga menyimpulkan bahawa tembikar prasejarah yang ditemui di Perak adalah berasal dari kawasan tempatan. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai pelbagai tapak prasejarah dan tapak arkeologi secara keseluruhan yang dapat memberi gambaran serta data bagi ahli arkeologi untuk membuktikan wujudnya kehidupan pada zaman prasejarah serta warisan dari artifak yang ditemui. Sekian itu sahaja video bagi pentaksiran akhir warisan dan arkeologi dari saya Nur Sabrina binti Arifin Kusetiawan.